اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، قرابات لنا في ديننا معاملة الإنسان. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk mengenali ataupun mengetahui, ya, mengetahui dan mengenali satu persatu perkara-perkara uluhiyah, perkara-perkara ketuhanan yang nak kita isbatkan, yang nak kita tetapkan pada hak Allah Ta'ala, ya. Jadi pertamanya itu hari kita dah bahas wujud, ya. Wujud dalam erti kata wajib al-wujud. Nampak tak? Sebab alam ni pun wujud juga, kita ni pun wujud juga. Wujud tu mana ada, tapi ada Tuhan macam mana? Nah, ada Tuhan bukan macam ada kita. Ada Tuhan wajib al-wujud. Ada yang semata-mata ada. Dia panggil wajib. Dia hanya ada, tidak menerima tiada. Tidak pernah tiada dan tidak akan tiada. Sebab dia panggil sifat ni sifat yang sifat wajib. Apa makna wajib? Makna perkara yang sah pada akal ada dan tidak diterima akal tiadanya. Nah, ada. Sebab tu nak faham benda tauhid ni dia kena mengaji cara ni. Tak sebab tu kira tauhid rububiyah uluhiyah pokok gila babi, tu tak payah cerita tu benda tu. Tu pokok bengong, pokok sesat. Itu. Kalau nak faham tauhid dia kena faham di sini. Cara macam mana ulama ahli sunnah wal jamaah bahas, Asy'ariyah bahas. Itu. Jadi pertama perkara yang nak kita sabitkan, ya, yang nak kita tetapkan pada hak ketuhanan Allah Ta'ala, pertama sekali wajibal wujud. Itu perkara. Tak usah bicara rububiyah lah, asma' ni dulu. Faham ni dulu. Gitu. Nak sabitkan wujud dulu. Nak sabitkan wujud. Dan wujud dengan erti kata tetap, benar dan sungguh, bagaimana kita bahas tu hari. Ya? Gitu. Jadi tu hari kita berhenti sampai mana? Qiyam, Baik. Setelah kita bahas wujud, ya, maknanya kita sudah yakin bahawa Allah itu wujud. Maknanya Tuhan itu sifat yang pertamanya wajibal wujud. Apa dalilnya kita sudah bahas. Dalilnya baharu alam. Dalil baharu alam baharu jirim. Dalil baharu jirim baharu arab. Jadi alam ini terdiri daripada jirim dan arab. Gitu. Jadi arab baharu, jirim baharu, maka alam pun baharu. Gitu. Bila kata baharu, maknanya daripada tiada kepada tiada. Maka akal boleh timbang. Ketika alam ini belum ada, ketika itu dua perkara boleh berlaku. Sama ada terus kekal tiada ataupun menjadi ada. Tapi tak, kalau kita lihat alam ini sudah ada, maka kita tahu dengan akal bahawa telah berat ada daripada tiada. Kerana sifat akal alam ini kita sudah pasti bahawa sifatnya baharu. Maknanya asalnya tiada kemudian baru ada. Ketika dia belum ada itu,
Mungkin dia kekal terus tiada dan mungkin menjadi ada. Tetapi setelah kita lihat alam ini ada, bermakna kita boleh timbang dengan akal bahawa telah berat ada daripada tiada. Dan berat ada kepada tiada ini tidak boleh berat dengan sendiri, kecuali ada yang memberatkan. Jadi itu dalil wujud Tuhan. Secara kasar gitu. Kemudian insya-Allah kita baca pula dalil qidam. Kita buka muka surat 36 daripada 36. Baik. Ya. Yang kedua, 37 ya. Yang kedua, dalil qidam. Ya. Kita nak sabitkan Allah itu qidam. Tuhan itu qidam. Bila sebut Tuhan ni Allah lah, tak ada benda lain dah. Gitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan duk kata lagi benda lain Tuhan. Ya? Bagi kita orang yang makrifah, tetap Allah itu Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Bahkan siapa ada mengatakan lain itu Tuhan, kafir dia. Maknanya dia menyekutu ke Allah Ta'ala. Cumanya di atas dasar sandaran, bolehlah kita katakan bahawa orang kafir itu menganggap sembahannya itu Tuhan. Jadi kita kata Tuhan bagi dia lah sebab dia berkeyakinan macam tu. Kita bercakap berdasarkan kepada keyakinan orang kafir tu, bukan keyakinan kita. Nampak tak? Jadi kita bercakap bersandarkan kepada keyakinan orang kafir tu, maka kita katalah itu Tuhan bagi dia. Maknanya apa? Dia berkeyakinan benda itu Tuhan. Tapi bukan kita. Sebab itu ulama membahagikan Tuhan ni, dia kata ada dua jenis. Satu ilahul haq, satu ilahul batil. Ilahul haq iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahul batil iaitu segala sembahan orang kafir. Kerana dia menganggap benda itu Tuhan, tapi benda itu bukan Tuhan. Faham? Dia makna ilahul batil, makna Tuhan yang batil, bukan Tuhan yang sebenar. Jadi Tuhan yang hak pun ada, Tuhan yang batil itu pun ada. Jadi bila kenal hak dengan batil, maka tak salah kita kata yang batil itu pun ada. Tapi batil bukan betul. Cuba duit. Ada duit sebenar. Original, ada duit palsu. Jadi yang duit palsu itu sebenarnya ada juga, tapi dia palsu, bukan duit sungguh. Nampak? Ini kena faham benda ni. Sebab itu ulama membahagikan, dia kata Tuhan ni ada dua jenis. Satu Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Ta'ala. Satu Tuhan yang batil, iaitu segala sembahan orang kafir. Walaupun benda itu bukan Tuhan, tapi orang kafir itu percaya benda itu Tuhan. Jadi kita bercakap di atas kepercayaan dia tu, di atas dasar kepercayaan dia. Bukan makna kita percaya dah. Nampak tak? Jadi di atas dasar itu kita bercakap tu berdasar kepada kepercayaan dia. Jadi dia berkeyakinan segala sembahannya itu kafir. Macam Kristian, dia yakin bahawa Yesus itu Tuhan, dia kata. Maka bagi dia yakin benda yang dia sembah itu Tuhan. Kalau Kristian, dia yakin Yesus itu Tuhan bagi dia. Tapi bukan Tuhan sungguh. Bukan Tuhan sungguh, itu panggil ilahul batil. Supaya orang Hindu menyembah tokong, dia yakin tokong itu Tuhan. Benda itu bukan Tuhan. Tetapi bagi kita, bolehlah kita cakap Tuhan bagi dia, kerana dia berkeyakinan benda itu Tuhan. Bukan makna kita mengaku benda itu Tuhan. Kita tak percaya benda itu Tuhan pun, tapi kita bercakap di atas keyakinan orang yang mengatakan benda itu Tuhan. Itu. Kita tak percaya, dia percaya. Itu. Jadi kita katalah itu Tuhan yang batil, Tuhan yang palsu, kerana dia percaya benda itu. Jadi berdasarkan kepada pemahaman itu, maka tak salahlah kita kata ada Tuhan selain daripada Allah, tapi bukan Tuhan sungguh, Tuhan yang batil. Sebab itu nak cermat, nak bagi faham, nak bagi detail, ulama membagikan ada dua jenis Tuhan. Satu Tuhan sebenar, satu Tuhan yang batil. Satu ilahul haq, satu ilahul batil. Gitu.
Jadi bila kita tahu di situ, bila kita tahu mana yang hak, mana yang batil, maka jadi masalah lah kita mengatakan yang batil itu pun ada. Kerana perkara pun ada perkara yang hak, ada perkara yang batil. Orang bercakap pun ada bercakap yang hak, ada bercakap yang batil. Agama pun ada agama yang hak, ada agama yang batil. Agama yang hak iaitu Islam, agama yang batil iaitu agama yang selain daripada Islam. Jadi adakah salah kita mengatakan agama yang lain itu wujud? Tak salah. Sebab itulah realiti dia. Agama Hindu wujud, agama Buddha. Tapi adakah itu agama yang Allah Ta'ala terima? Allah Ta'ala tak terima. Tapi ada ke tak ada agama tu? Ada. Jadi kita kena faham. Jangan kita jadi penin. Ini puak-puak bengong dia penin. Dia penin-penin sorang-sorang dia. Minum, tidak apa, tidak, dia penin. Mengaji tak nak. Jadi payah. Susah nak cakap. Ini susah. Jadi agama pun ada agama yang hak. Iaitu agama yang diterima di sisi Allah, iaitu inna dina indallah Islam. Agama yang sebenar diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama lain daripada Islam, Allah Taala takkan terima. Maknanya ada tidak agama lain daripada Islam? Ada. Tapi bukan agama yang sebenar. Itu semua ideologi dan khayalan manusia. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi kita faham sini tak ada masalah. Tak ada masalah lah kita katakan Tuhan orang kafir tu pada. Kerana kita bercakap tu di atas dasar keyakinan dia percaya benda tu Tuhan, dia sembahnya benda tu. Kerana ada yang disembah dan ada yang menyembah. Yang disembah apa dia? Tokong tu lah. Yang menyembah siapa dia? Hindu yang menyembah tu lah. Takkan itu pun tak faham. Ni orang rakam ni biar kuat lagi. Masuk internet. Dia puak-puak ni kadang-kadang bengong, dia kena cakap jerekah sikit. Dia daripada dengar dalam internet tu betul-betul jerekah, dia faham je. Gitu. Jadi yang kena sembah apa dia? Tokong tu lah. Yang menyembah apa dia? Hindu tu sembah, takkan tak nampak. Jadi bagi dia benda tu Tuhan. So kita bercakap di atas keyakinan dia. Bukan kita yakin benda tu. Bukan kita percaya benda tu Tuhan. Dia percaya benda tu Tuhan. Jadi ada ke tidak Tuhan bagi dia tu? Ada lah, sebab itu dia sembah. Kan tak? Itu. Tuhan sebenarnya memanglah Allah. Dia tu pun Allah jadikan. Tapi dah dia tak percaya. Kita cerita ni, keyakinan dan kepercayaan dia tidak kepada Allah. Dia menyekutukan Allah. Bahkan dia percaya sembahannya itu Tuhan. Jadi kita bersandar kepada keyakinan dan kepercayaan dia tu. Kita katalah bahawa bagi dia benda tu Tuhan. Gitu. Bagi keyakinan dan kepercayaan dia. Jadi bila kita sebut di sini tentang sifat-sifat Tuhan yang sewajarnya, yang selayaknya, maka pertama sifatnya ialah wajiban wujud. Kerana kalau tidak wajiban wujud, dia tak layak dipanggil Tuhan. Tu kena faham. Dia Tuhan sebenar, namanya Allah, mesti dia wajib wujud. Sebab tu namanya Allah. Arab sebut Allah. Maknanya kalau kita nak tafsirkan, maknanya yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Yang berhak disembah dengan sebenar-benar sembah. Kenapa? Kerana dia wajib wujud. Itu pertama. Sebab itu kata, nak kenal Allah Ta'ala ni kena belajar sebab 20. Kalau orang tu kata tak payah belajar sebab dulu, dia takkan kenal Allah Ta'ala. Itu kafir, itu bukan Islam. Nak bagi tahu. Orang yang mengatakan sifat 20 tak payah belajar ni, dia 20 kali kafir. Itu nak bagi tahu. Sekali dia nafi wujud, lepas tu dia nafi kidam, lepas tu dia nafi bakar, tak cukup 20. Cukup. Sampai kaunuh mutakaliman tu habis kafir, 20 kali kafir. Jadi puak-puak bodoh ni bukan tahu apa benda bodoh. Mengaji tanah. Jadi suka hati dia. Ulama' dia bodoh-bodoh kan? Tak? Lepas tu Ibnu Taimiyah yang sesat tu nak dijulang-julang. Orang tak dapat hidayah ni. Memang dah nak jadi sesat. Dia macam-macam lah. Tak? Padahal ulama' dah hujah dengan beribu dalil. Dah dedah dengan berbagai pendedahan dah. Dah fatwa macam-macam dah. Dia tak mau dengar. Dia nak jadi bengong gitu. Ini yang Tuhan kata.
Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami kehendaki, Tuhan kata, nescaya kami beri hidayah kepada tiap-tiap manusia, pada tiap-tiap jiwa. Tetapi oleh kerana telah tetaplah perkataan kami, janji kami bahawa kami akan penuhkan neraka Jahannam itu daripada jin dan manusia. Maka kalau dia tak sesat, tak ada pula calon ahli neraka tu. Kan? Kosong pula neraka. Jadi oleh kerana dia nak jadi sesat, dia nak masuk neraka, maka dia sesat ke Allah Ta'ala. Kan? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala memberi petunjuk hidayah pada siapa yang dikehendakinya, dan dia menyesatkan siapa yang dikehendaki. Itu kita kena faham. Perbuatan buruk baik itu nisbah kepada kita. Tetapi Allah Ta'ala tidak ada buruk baik bagi dia. Dia jadikan manusia kufur sesat pun baik bagi dia. Yang jadi kufur sesat itu kita. Tinggal lagi Allah Ta'ala tidak akan ditanya apa benda yang dia buat. Tapi kamu akan ditanya apa yang kamu buat. Jadi tak usah tanyalah kenapa Allah Ta'ala bagi sesat. Tak payah tanya benda tu. Itu kerja Allah Ta'ala. Tak ada adabmu, biadab pun Allah Ta'ala. Mu tanya kerja dia. Sepatutnya mu tanya kerjamu, tanggungjawabmu apa mu kena buat. Itu kena tanya. Ini tanya, kenapa Allah Ta'ala buat ni? Kenapa Allah Ta'ala buat ni? Kenapa? Maknanya dia berpertikai Allah Ta'ala, maknanya dia biadab dengan Allah Ta'ala. Kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi tak payah tanya kerja Allah Ta'ala. Tanya kerja kita, apa kita buat? Tuhan dah beritahu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah, pengabdian kepada aku. Itu tanggungjawab kita. Nak kena tanya. Terus tanya kerja Allah Ta'ala tu. Adapun Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang dia buat. Siapa nak tanya? Kalau kita tanya 1000 soal pun, kita masuk neraka lah. Kita petikai ni tu. Oh, kenapa Allah Ta'ala jadi korang ni? Kenapa Allah Ta'ala jadi korang ni miskin? Kenapa? Berat lah ke tu? Jadi kita mempertikai, kita tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kecuali kalau kita tanya, kita nak cari iktibar hikmah dia, itu cerita lain. Gitu. Jadi bila di sini kita nak bahas perkara yang kedua, iaitu perkara qidam. Apa makna qidam? Qidam ni maknanya tiada permulaan. Kita ambil dulu makna tu. Qidam tu maknanya ialah menafikan permulaan wujud Tuhan. Faham tak arti kata menafi? Makna menolak, mempertidakkan permulaan bagi wujud Tuhan. Jadi kita kata qidam. Cuba kita nak kata gelah ni, dia tidak bergerak. Bergerak ke tidak gelah ni? Tak bergerak kan? Baik, kita nak nafikan gerak dia, kita kata diam. Diam tu maknanya tak bergerak lah. Satu perkataan, iaitu perkataan diam, yang menunjukkan tanpa gerak. Tu. Jadi, cuba yang kita kata qidam. Cakap kita ni, faham kita, sedia lah. Tapi sedia ni masih lagi tak apa jelas. Sedia. Banyak jenis sedia. Nak makan nasi dah siap atas meja pun, dengan lauk pun sedia juga tu. Orang ngantung pelai, orang perempuan duduk atas sandin, orang lelaki datang, sedia juga tu. Bukan sedia itu. Sedia ni maknanya kita menafikan mula wujud Tuhan. Maka kita kata dia qidam. Bila sebut qidam, maknanya kita menafikan permulaan wujud dia. Sebab itu sifat ni dipanggil sifat salbiah. Sifat nafi. Salbiah tu makna nafi. Sifat salbiah ni ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ini sifat nafi. Dan kalau kita baca depan, sifat ni juga dia panggil sifat adamiyah. Sifat ma'dum. Sifat yang dibangsakan kepada tiada. Makna dibangsakan kepada tiada. Sifat yang bangsa wujudiah, bangsa ada, iaitu sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini sifat wujudiah. Sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ini sifat bangsa tiada. Boleh faham tak? Dia contoh dia macam ni. Ini jak ni, bentuk dia apa? Bulat. Bentuk dia bulat. Saya nak meletakkan bahawa benda ni tidak empat segi. Saya nak katakan benda ni tidak empat segi. Maka saya kata,
dia tidak empat segi. Bila saya sebut tidak empat segi, bermaknanya saya nak menafikan benda ini empat segi. Faham? Jadi sifat tidak empat segi itu ada tak benda ni? Tak ada. Mana? Sifat tidak empat segi tak ada benda ni. Cuba saya kata benda ni tidak hijau. Sifat tidak hijau tak ada sini? Tak ada. Kerana sifat itu bukan berdiri pada zat ni. Cuma saya nak menafikan benda yang tiada pada dia. Faham? Benda ni tidak biru. Tidak biru tak ada benda ni. Tidak biru, tidak hijau, tidak kuning, tidak merah, tidak. Ada tak sifat tu benda ni? Tak ada. Kerana yang dikatakan sifat ni benda yang berdiri pada zat benda tu. Jadi benda ni berkilat. Ya tak? Maka itu sifat yang berdiri pada dia. Tapi kalau saya kata tidak biru, tidak kuning, tidak hijau, tidak merah, ada tak benda tu? Tak ada. Semata-mata kita katakan tidak tu nak menolak perkara yang memang tiada berdiri pada benda tu. Jadi sifat salbiah ni dia panggil sifat nafi. Sifat ini juga dia panggil sifat yang bangsa tiada. Faham? Kecuali kalau saya kata benda ni berkilau. Sifat berkilau tak ada benda ni? Ada. Jadi itu sifat zat. Yang sifat nafi tadi dia bukan sifat zat. Dia sifat bangsa tiada. Untuk menolak kekurangan dia. Faham? Ini kena faham. Jangan pandai sebut je. Jangan mengaji ni duk main retorik je. Fahamnya tak guna. Lepas tu duk masuk internet cerita merapu. Ni puak-puak bengong ni, puak celaka ni. Tak reti belajar lah. Doktornya berjela nama doktor pergi bangang. Tak tahu apa. Orang bahas benda ni, ulama bahas benda ni untuk menyelamatkan akidah umat Islam tu supaya tak jadi sesat. Itu sebab dibahas. Supaya jelas. Ya? Masa Nabi lu tak payah bahas. Memang Nabi tu dia ada kelebihan dia. Ya? Gitu. Jadi tak ada timbul lah cerita, berdebat, berbahas. Ya tak? Orang dikata macam ni kerana Nabi tu dia bawa ajaran tu jelas. Jadi 3 generasi tu salah tu jelas. Tak ada lagi berlaku kekeliruan, pertengkaran, perdebatan, perpecahan. Kan? Gitu. Tentang kepahaman tu tadi. Tapi bila dah berlaku terlalu hebat, maka dibangun ke Allah Ta'ala satu ulama membahaskan supaya untuk memelihara yang sebenarnya Rasulullah bawa. Tidak rosak. Sebab itulah hadis pun Nabi kata ulama tu pewaris Nabi. Bukan pakai ulama. Kan? Pakai ulama siapa boleh pakai? Orang kafir boleh pakai. Kan? Orang munafik boleh pakai ulama. Kan? Tapi ilmunya bukan ilmu ulama, nak buat apa? Jadi bila kita bahas di sini qidam, kita akan baca dalil. Makna dalil ni maknanya sebab kenapa kita percaya Tuhan itu qidam. Kita nak sabitkan, kita nak tetapkan bahawa sifat Allah Ta'ala ni qidam. Kita kena percaya benda tu berdasar kepada dalil. Jadi maknanya bukan main ikut-ikut. Kalau tak tahu dalil, maknanya taklid. Orang kata qidam, kita kata qidam. Orang kata baqa, kita kata baqa. Kita percaya Tuhan itu baqa, qidam. Tapi bila kita tak tahu dalil, maknanya iman kita tu boleh taradud. Maknanya boleh sekali ada, sekali tiada. Umpama lantai tak ada paku, faham? Jongkan-jongkik lah lantai tu. Tapi kalau dipaku siap, kan? Begitu juga dengan kepercayaan tadi. Tentang wujud Tuhan, kita sudah baca. Kita yakinlah Tuhan itu je. Kan? Begitu juga qidam ni kita akan bahas. Memang Tuhan ni tiada permulaan. Tapi nak menetapkan, nak mententeramkan hati kita tadi, kena ada dalil. Kalau tidak, ada syaitan duk main. Tengah semayang tu duk pergi. Tuhan ni dulu siapa buat dia? Apa dah jadi? Itu belum masuk lubang kubur ni. Kan? Belum lagi bertempuh dengan sakratul maut sebagainya. Sebab itu ulama susun mana ni? Di antaranya yang paling penting mukhalafatuhu lil hawadis. Jangan sampai kita mengaku Tuhan tu ada rupa dan sebagainya. Kena tahqiq tu. Itu. Kalau dalam kitab panjang-panjang, ulama syarah cukup panjang benda tu. Supaya kita tahqiq bahawa Tuhan itu mukhalafah. Jadi 20 perkara ni wujud qidam baqa sampai ke mutakalliman ni kena tahu satu persatu. Kalau dia tak tahu benda ni, maknanya dia tak kenal Allah Taala. Pasti i'tiqadnya menyimpang sama sekali. Dia menyimpang sama sekali.
Itu. Perkara yang sewajarnya dia tak tahu macam mana. Dia hanya tahu sebut Allah. Orang kafir pun tahu sebut. Itu yang Tuhan sebut, wala in ta'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir siapa menjadikan langit, dia jawab. Tapi dia percaya tak Allah? Tak ada percaya. Sebab dia tak buat apa Allah Ta'ala suruh tu. Tu. Jadi kita nak kata dia tauhid rububiyah. Lantak dia lah, dia kafir. Itu. Cumanya, ulama bahas tu, dari segi pengakuan. Dia mengaku Allah tu Tuhan. Tapi dia buat tak Allah Ta'ala suruh tu. Dia tak buat pun. Dan i'tiqad dengan Allah Ta'ala tu tak betul pun. Kalau dia buat pun, dia kafir juga. Sebab i'tiqad dengan Allah Ta'ala tak betul. Sebab dia menyamakan sembahan-sembahan itu dengan Allah Ta'ala. Dia kata sembahan itu juga bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi kafir dia situ, sebab dipanggil kafir musyrik. Sebab itu dalam bab akidah ni, kita tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bila kita samakan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dengan makhluk, bermakna kita mensyirik Allah Ta'ala. Kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maknanya syirik lah tu. Sebab itu orang yang katakan Tuhan ada kaki, ada tangan, sebenarnya dia kafir musyrik. Itu. Dia menyamakan sifat Allah Ta'ala tu dengan makhluk. Sedangkan kita dah kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali hanya Allah. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi, yang tidak ada persamaan dengan dia sama sekali. Itu. Jadi perkara-perkara ni kena pastilah. Kalau perkara ni tak pasti, dia akan jadilah menyamakan Tuhan itu dengan perkara-perkara ni. Makhluk itu dengan perkara-perkara ni. Nampak tak? Gitu. Kita menyamakan makhluk dengan perkara-perkara ketuhanan. Tak mungkin benda tu. Jadi kita tengok ya. Dalil qidam, iaitu qidam kita dah faham tadi, maknanya bila kita sebut qidam, maknanya kita menafikan permulaan bagi wujud Tuhan. Ya? Gitu. Maknanya kita menafikan permulaan, maka kita sebut qidam. Iaitu dalilnya apa dia? Nya dia kata, sesungguhnya jikalau tiada Allah Ta'ala itu qadim, kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan qidam, nescaya adalah dia baru. Ini akal. Sebab itu puak-puak yang mempersendakan benda ni, sebenarnya puak-puak ni tak ada akal dan gila. Itu sebenarnya. Sebab dia tak kerti nak fikir. Otak dia tu, dia bukan mengaji nak mensabitkan sifat Allah Ta'ala, bukan nak mengaji nak mencari hidayah, i'tiqad sebenar dengan Allah Ta'ala. Dia nak merapu dia je. Mentang-mentang ada title doktor sebagainya, maka dia cakap merapu, orang dengar lah. Orang yang memang dah nak sesat je ikut dia tu. Gitu. Orang yang memang dah nak sesat masuk ke jahanam je ikut jenis macam tu. Gitu. Jadi tak guna kita layan. Ya? Kalau nak kita selamat, kita belajar benda ni betul-betul, faham dengan sahih, dan boleh hasil i'tiqad yang sebenar tentang Allah Ta'ala. Jadi, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat qidam, nescaya dia baru. Nampak tak? Ini akal. Semua benda dah. Kalau tak bergerak, tentu dia diam. Kalau tak diam, tentu dia bergerak. Itu. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tidak qidam, sudah tentu dia baru. Ini akal. Sebab itu jangan hanya pandai sebut macam beruntiung je, tak boleh. Ini kena faham dengan akal ni. Akal otak kita ni kena faham. Itu. Akal kita nak telan benda tu. Nak makan tu. Hujah tu. Itu. Kalau Allah Ta'ala tidak qidam, sudah tentu dia baru. Yang demikian maknanya apabila Allah Ta'ala baru, akal kata, kalau Allah Ta'ala itu baru, dia tidak boleh baru dengan sendiri. Melainkan berkehendak kepada yang membaharukan atau menjadikan dia. Benda baru tak boleh baru dengan sendiri. Ini benda ni baru. Boleh tak dia buat diri dia sendiri? Tak boleh. Boleh tak gelas ni buat diri dia sendiri? Boleh? Tak boleh. Mana? Setiap benda baharu, dia tidak boleh baharu dengan sendiri. Dia mesti berhajat kepada yang lain untuk membaharukan dia. Ini akal. Itu kaedah, tak boleh lari punya. Tak usah nak tengok kaedah orang kafir tu. Kan? Sebab dia tak ada guna otak dia. Dia guna otak dia. Dia guna akal dia. Nak memesongkan manusia dia berjalan Tuhan je. Ya? Gitu. Dia main teori dia kononnya. Dia berlandaskan kepada teori. Kononnya nampaklah cerdik sikit. Bila berlandas kepada teori kajian kononnya, maka nampaklah cerdik sikit. Kita pun terimalah. Terimalah manusia ni daripada beruk. Jadi sebab ada teori dia. Pada teori-teori itu penuh dengan kepalsuan. Gitu.
Teori Darwin. Berapa kerat orang ikut. Dia sendiri tak percaya benda teori dia buat. Itu. Gitu. Dia buat teori macam mana pun orang tetap percaya, dia beriman dengan Allah Taala, kan? Orang tetap percaya juga bahawa manusia ni daripada Adam, kan? Gitu. Teori dia reka. Gitu. Benda yang tidak konkret. Ini benda konkret. Gitu. Jadi bila Allah Taala tidak qidam, sudah tentu dia baharu. Kalau dia baharu, sudah tentu dia tidak boleh baharu dengan sendiri dan dia berhajat kepada lain untuk membaharukan dia. Dan yang membaharukan dia, yang demikian membawa kepada daur. Daur, iaitu mustahil. Apa makna daur ni? Maknanya dua yang tidak tahu mana dulu. Mana? Daurun. Maknanya contohnya macam mana? Misalnya kita kata Tuhan itu baharu. Ini contoh. Sebab kita nak memahami benda ni. Ya? Jadi, kalau kita kata Tuhan itu baharu, sudah tentu dia berhajat kepada lain untuk membaharukan dia. Ini akal. Ya? Jadi, siapa yang menjadikan Tuhan? Kita andai kalau ada yang menjadikan Tuhan. A misalnya. Baik, yang menjadikan A itu Tuhan pula. Mana? Jadi, A jadikan Tuhan, Tuhan jadikan A. Jadi ini benda mustahil. Takkan boleh berlaku gitu. Ini dipanggil daur, maknanya dua perkara yang tidak tahu mana dulu. Tapi dalam kitab ni dia sebutlah si Zaid menjadikan si Fulan. Tapi saya sebut di sini direct supaya kita boleh faham, ya. Jadi kalau kita kata Tuhan itu baru, baik yang menjadikan Tuhan siapa dia? Telung ayam. Ini bukan cerita telung ayam. Ini kita nak dapat dalil ni. Sebab kita nak mensabitkan Allah Taala itu qidam. Jadi kalau cerita macam tu tadi, jadi tak tahu mana dulu. Di antara Tuhan dengan yang buat Tuhan juga kita tahu mana dulu. Jadi ini mustahil. Perkara ini tidak tergambar pada akal wujud. Perkara ini mustahil. Nampak tak? Gitu. Jadi kita akan bahas depan sana lebih panjang. Cuma saya bagi tahu dulu tu, ya. Iaitu mustahil. Kerana lazim berhimpun dua yang berlawanan. Itu. Macam mana? A menjadikan B. Ya. Ataupun dalam bahasa direknya, A menjadikan Tuhan misalnya. Baik. Tak kala A menjadikan Tuhan, lepas tu Tuhan menjadikan A. Bila Tuhan menjadikan A? A dah ada dulu. Sebab itu dia panggil ini Musa. Perkara ini tidak logik. Jadi kalau Tuhan itu baru, dia akan jadi cerita tu. Dia akan jadi cerita, tak tahu mana dulu. Ataupun jadi tasalsul. Macam mana? Tasalsul ni makna bukan tasalsul, bukan. Tasalsul ni maknanya berangkai-rangkai. Macam mana? Misalnya kita kata Tuhan tadi baru. Baik yang jadikan Tuhan siapa dia? Si A. Yang menjadikan A siapa? B. Yang jadikan B siapa? C. Yang menjadikan C siapa? Si Polan. Yang menjadikan Sepolan siapa? Sepolan. Yang menjadikan Sepolan siapa? Sepolan. Yang menjadikan Sepolan siapa? Sepolan. Tak jumpa pangkai. Tak ada mula. Ini pun mustahil. Ini dipanggil tasalsul. Maknanya berangkai-rangkai sehingga tak jumpa punca. Nampak? Jadi daur tadi pun mustahil. Tidak tergambar pada akal benda itu wujud. Tasalsul pun mustahil. Jadi benda ni, cerita ni, alasan ini nak menunjukkan bahawa benda ini tidak boleh berlaku. Tidak logik. Gitu. Dengan sebab itulah maknanya tidak boleh kita iktikadkan Tuhan itu baharu. Karena kalau baharu, dia akan berhajat kepada yang membaharukan dia. Maka akan jadilah daur atau tasalsul. Boleh faham? Ini semua otak canggih lagi ni tak boleh faham, tak boleh faham. Jadi maknanya dia kata situ, membawa kepada tasasul itu mustahil juga. Dibahas daur dan tasasul ni supaya kita faham bahawa dua-dua benda ini adalah mustahil. Daur mustahil. Apa nama mustahil? Perkara yang sah pada akal tiada. Itu maknanya mustahil. Dia kena faham ni.
Perkataan tu kena ingat dan kena faham. Bukan kena ingat je macam beruntiung dah. Kena faham. Bila sebut mustahil, maknanya perkara yang sah pada akal tiadanya dan tidak diterima akal ada. Jadi maknanya daur dan tasalsul ni tak ada. Walaupun kita bahas di sini nampak macam ada, tapi benda je tak ada. Walaupun ada kita bahas, dari segi perbahasan ada, tapi benda itu tidak ada. Itu. Jadi jangan tak faham-faham lagi. Dia kata ada pula daur dan tasalsul. Jadi masalah juga. Kita bahas daur dan tasalsul, nak cerita benda itu tidak wujud. Kerana benda itu mustahil. Maknanya mustahil ni maknanya perkara yang sah pada akal tiadanya dan tidak diterima akal adanya. Jadi maknanya kita tolak. Kita nafikan bahawa daur dan tasalsul ini wujud. Yang mana kalau Tuhan itu baharu, dia akan jadi daur atau tasalsul. Jadi oleh kerana daur dan tasalsul ini tidak wujud, maka sabitlah Tuhan itu qidam. Apa makna qidam? Tidak didahulu oleh tiada. Tidak didahulu oleh tiada. Kerana kalau didahulu oleh tiada, maksudnya baru. Faham? Kalau didahulu oleh tiada, maknanya daripada tiada kepada ada, maknanya Tuhan itu baru. Ya? Jadi maknanya tidak didahulu oleh tiada, maknanya Tuhan itu qidam. Maka qidam itu perkara yang sah pada akal adanya, baharu itu perkara yang sah pada akal tiada. Itu mustahil. Jadi bila sabit qidam, maka ternapilah yang mustahil itu baharu. Bila sabit wujud, maka ternapilah mustahilnya, iaitu adam, iaitu tidak wujud. Jadi tidak wujud Allah Ta'ala itu perkara yang mustahil. Maknanya tidak diterima akal adanya. Yang sabit pada akal apa dia? Wujud. Wujud. Maknanya perkara yang sah pada akal adanya. Maknanya hanya wujud semata-mata. Tidak menerima tiada. Jadi begitu juga dengan ini. Kita kena faham ni dengan detail. Maknanya supaya kita mengenal. Sebab yang dimaksudkan ulama kata, yang dimaksudkan mengenal Allah Ta'ala ni, mengenal perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Gitu. Bukan kenal nak tengok Tuhan rupanya mana, duduk di mana, bukan. Alamat kalau macam itu cara niat nawi itu, kita jadi kafir lah itu. Mula dia kata Tuhan ada kaki, ada tangan, ada duduk atas langit lah. Sebab dia kosatkannya untuk mencari Tuhan. Sebenarnya bukan. Sebab itu nak mengenal Tuhan ni dia kena guna akal. Jangan nak bayang-bayang, dia khoyal-khoyal, dia waham-waham, dia teka-teka. Alamat lingkup lah akidah. Gitu. Sebab itu ini maksudkan mengenal Tuhan ni, maknanya yakin dengan perkara-perkara ni. Yakin dia itu wajib wujud, yakin dia itu qidam, yakin dia itu baqa. Bila yakin dengan perkara ni, maknanya orang itu jadi takut dengan Allah Ta'ala, jadi beriman, jadi percaya perkara yang hak pada hak Allah Ta'ala, maka tak jadi tidak, hatinya akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita bahas itu, kira-kira dibahas benda ni untuk menaikkan perasaan bekerja, beramal mengikut bagaimana kepercayaan itu. Jadi maksudnya di sini, setelah kita ada ilmu ni, maka kita fikir-fikirkanlah ilmu itu supaya boleh meresap keyakinan itu. Itu dia panggil muraqabah. Di muraqabah kan benda yang kita belajar. Mana difikir-fikirkan. Gitu. Maka bila kita fikir sampai hasil yakin tu dalam hati, maknanya kita hampir dengan Allah Ta'ala. Faham? Kerana yang dimaksud Allah tu bukan kalimah tu, i'tiqad tu. Kalimah tu orang kafir boleh ketika cakap. Allah ni kata, gitu. Nanda Kristian dia kata, Allah bapa dia kata. Mana i'tiqad dia tak betul. Gitu. Dia kata Allah tu bapa. Ada anak pula. Dia jadi kafir. Tu kafir Nasrani dia panggil. Jadi Allah ni tidak ada anak, tidak ada bapa. Lam yalid wa lam yulad. Jadi kena betul, kena muwafiqul lil haq nak i'tiqad tu. Kalau tidak berbetulan dengan sebenar, tidak muwafiqul lil haq, maknanya walaupun dia kata kalimah itu, tetapi dia tetap kafir.
Jadi tak ada heran daripada kita bila kita faham benda ni, walaupun dia mengatakan Tuhan dia Allah, tapi kalau dia nyembah berhala, dia nyembah salib, maknanya dia kafir je. Tak payah duk bahas, dia tak ada tauhid lah tu. Cuma pengakuan daripada segi pengakuan. Yang ulama bahas tu daripada segi pengakuan. Pengakuan bohong dia tu, faham? Itu je. Pengakuan dia yang berdasarkan kepada pembohongan dia. Bukannya Tuhan mengiktiraf iman dia tu, walaupun dia mengatakan Tuhan dia Allah. Kalau Tuhan iktiraf iman dia tu, tak adalah masuk neraka dia tu. Dimasukkannya dalam golongan orang mukmin. Tapi bila menyekutukan Allah Taala, maka dia panggil kafir musyrik. Kan? Gitu. Musyrik tu maknanya menyekutukan Allah Taala, tu maknanya kafir lah. Kafir musyrik, kafir Yahudi, kafir Nasrani, kan? Itu. Jadi kita nak bahas hak dia, nak mengatakan dia suka hati dia nak mengatakan Allah. Kita faham bahawa walaupun dia kata Tuhan dia Allah, tapi kalau etikadnya dia tidak betul tentang Allah tu dan amalannya tidak betul dengan Rasulullah suruh, maknanya dia kafir. Jadi tak payahlah kita bahas dia tauhid rububiyah, ke tarik kepala bapak, kepala otak, kepala tok nenek. Dia lantak dia lah situ. Yang kita nak bahas dia tu apa, kita bahas ni tauhid kita ni biar betul etikad kita tentang Allah Taala yang kita sembah tu. Kita tak payah bahas dia tu. Ini dua pak cari cerita nak bahas tauhid orang kafir. Dia kafir je. Tak payah bahas. Itu masuk internet tu biar dia faham. Bodoh kan? Kafir. Nak faham? Sebab itu kita ni, kalau kita tanda jadi macam itu, maka i'tiqad kita Allah Taala kena sahih, kena betul. Kena muwafiqul lil haq, iaitu kena berbetulan dengan akidah dan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekadar dakwa je Tuhan itu Allah, tidak ada makna lagi. Tidak ada makna. I'tiqad tentang Allah tu, itu yang menentukan iman kita. Sebab itu bila dibahas i'tiqad ni bukannya parti politik. Bila dibahas i'tiqad ni tiga tajuk. Pertama uluhiyah, kedua risalah, ketiga perkara samiyat. Ini tajuk akidah. Bukan parti politik. Bukannya main dengan waham-waham kita yang jahil yang bengong tu, bukan. Mesti faham ikut ulama bahas. Tajuknya pertamanya uluhiyah, kena belajar sebab dulu. Kan? Kemudian risalah, kena percaya, kena belajar. Sidik, amanah, tabligh, batanah. Mana bahas kerasulan itu. Kita bahas kerasulan. Kemudian barulah mengikut perkara samiyat tadi tu. Iaitu perkara yang disampaikan oleh Rasul itu. Itulah panggil akidah. Ini akidah bagi parti politik. Itu orang panggil parti ajaran setan, parti ajaran sesat. Itu parti anjing se-Malaysia. Itu. Bodoh. Itu. Ulama ada susul dia tu tak mau ikut. Itu petikai ulama. Sesatlah jadi dia. Itu. Baik, tengok ya. Yang demikian makna dengan hujah yang demikian, sabitlah, makna tetaplah Tuhan itu qadim. Gitu. Iaitu tiada permulaan wujud. Sebab kalau wujudnya ada permulaan, nescaya dia berhajat kepada yang lain untuk membaharukannya. Karena benda baharu tidak boleh baharu dengan sendiri. Maka akan jadilah daur dan tasasul yang mustahil itu. Itu. Jadi daur dan tasasul itu mustahil, maka mustahil juga Allah Ta'ala itu baharu. Faham itu sudah? Sebab kita nak sabitkan Allah itu qidam. Kalau tak percaya Allah Ta'ala qidam, nescaya baharu. Maka baharu itu bukan Tuhan. Baharu itu makhluk. Karena kalau baharu, mesti berhajat kepada lain untuk membaharukannya. Dengan sebab itu, i'tiqad tentang Allah mesti i'tiqad dia qidam. Sebab itu orang kata sifat 20 tak payah belajar, bermaknanya dia tidak mengiktikadkan Allah Ta'ala itu qidam. Maka kalau tidak diiktikad Allah Ta'ala itu qidam, sudah tentu di sebaliknya itu Allah Ta'ala itu baharu. Maka dia dua kali kafir sendiri. Pertama wujud dia tolak, lepas tu qidam dia tolak, lepas tu bakal kena cukup 20 kali kafir lepas tu. Itu. I'tiqad dia. Itu. Itu kena faham benda ni. Adapun dalil naklinya, ini dalil Quran ya. Huwal awwal wal akhir. Tak lagi dalil lam yalid wa lam yulad. Banyak dalil yang tinggal lagi ayat Quran ni satu dalil cukuplah. Yang tak payah banyak ribu mana. Satu dalil cukuplah. Sebab Quran ni Tuhan pelara. Kecuali lah Syiah tu dah sesat lain lah. Apa tu jangan jadi Syiah. Gitu. Dia kata ada Quran lain daripada ni. Ini puak-puak gila ni. Itu.
Mana ada Quran lain? Quran tu. Ada. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurun Quran itu dan kami akan pelihara isinya. Itu jaminan Tuhan. Jadi walau macam mana Yahudi cuba buat pemalsuan, Syiah boleh buat pemalsuan pun, dia takkan berjaya benda. Sebab Tuhan sudah jamin. Jadi huwal awwal wal akhiru, maknanya artinya ia juga Tuhan yang tiada awal, yang awal tiada permulaan dan yang akhir tiada kesudahan. Maknanya awal itu maknanya tiada permulaan, akhir maknanya tiada kesudahan. Kemudian di bawah tu dia akan bahaslah makna daur tu tadi. Yang mana daur itu secara umum ni kita dah faham tadi, tapi kita nak detail lagi kita baca. Adapun makna daur itu iaitu terhenti atas tiap-tiap daripada dua suatu atas yang lain. Itu ini nasi makan lah ni. Bahasa. Adapun makna daur itu apa makna dia? Iaitu terhenti atas tiap-tiap daripada dua. Tiap-tiap daripada dua, sebab daur ni dua tak tahu mana dulu kemudian. Jadi terhenti atas tiap-tiap dua itu tadi, suatu atas lain. Maknanya, dialah yang mula, kemudian dia pula yang akhir. Kalau dah si A mula, dulu ada, macam mana pula dia nak jadi kemudian? Jadi ini benda mustahil. Kalau dah A jadikan B, ketika A jadikan B, A dulu. Lepas tu B jadikan A pula dulu. A pula kemudian. B pula dulu. Ini mustahil. Maknanya berhimpun dulu dan kemudian. Nampak tak? Jadi ini masuk daur ya. Umpamanya Zaid menjadikan Omar. Ini dia bagi contoh ni. Dia nak bagi contoh ni baru senang. Umpama Zaid menjadikan Omar. Ini dikiyah lah. Tapi maksudnya jadi Tuhan lah. Kalau Tuhan itu baru, masalah siapa menjadikan Tuhan? Jadi si A misalnya menjadikan Tuhan. Itu. Jadi maksudnya di sini. Yang kita ingat Zaid Omar ni dia lagi dikiyah. Sebab itu saya sebut direct. Dia nak kiyah ni ke Tuhan, tapi dalam kitab ni tak boleh tulis. Macam dalam mengajar ni tak apa kita sebut supaya nak bagi faham. Kalau Zaid Omar ni kerang, ke lain pula perginya. Tapi maknanya dibahasakan gitu. Ya. Jadi umpamanya Zaid menjadikan Omar. Gitu. Dan Omar menjadikan Zaid pula. Maka pada ketika itu terdahulu Omar tak kala iaitu tak kala Omar menjadikan Zaid. Ketika Omar menjadikan Zaid, Omar dulu. Sebab mestilah Omar ada dulu baru dia boleh buat Zaid. Kalau Omar tak ada, dia buat Zaid macam mana? Jadi logiknya, kalau kata Omar menjadikan Zaid, mesti Omar dulu daripada Zaid. Logiknya kita kata Omar menjadikan Zaid, takkan pula Zaid pula ada dulu daripada Omar. Itu tak mahunya. Mestilah Omar dulu ada daripada si Zaid. Boleh faham? Ini main otak ni. Gitu. Sebab itu orang belajar usuluddin ni dia cerdik. Itu. Orang tak belajar usuluddin dia bengong. Dia mudah je benda tu. Simple je. Sebab itu dia bengong. Faham? Orang tak mengaji dia sebab tu dia bengong. Agaknya memang spesies bengong pun. Daripada kecil entah apa benda dia makan. Sampai ke besar, sampai ke tua duk bengong gitu. Jadi mudah-mudahan kita jangan masuk dalam golongan bengong-bengong ni semua. Jadi tak kala Omar menjadikan Zaid, sudah tentulah Omar ada dulu. Dan terkemudian pula Omar pada ketika Zaid menjadikan dia. Ini mustahil. Kalau dah tentu Omar ada dulu, macam mana pula Zaid boleh buat dia? Sebab dia dah ada dulu. Zaid ada kemudian. Macam mana dia nak buat Omar? Gitu. Yang demikian jadilah Omar dan Zaid itu terdahulu daripada dirinya dan terkemudian daripada dirinya. Iaitu berhimpun pada seorang itu dua yang berlawanan, yakni dahulu dan kemudian. Ini makna mustahil. Tak masuk akal. Itu. Yang demikian tidak diterima oleh akal sekali-kali kerana yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi.
maka tak kala sabit, tak kala tetaplah Umar menjadikan Zaid, maka bagaimana pula diterima akal? Maka mana boleh diterima akal, Zaid boleh menjadikan Umar. Nah, sedangkan Zaid tu pun Umar yang buat. Macam mana Zaid nak buat? Umar buat dia. Gitu, maknanya gitu. Kerana Zaid yang terkemudian daripada Umar, maka yang kemudian barang telah tentu tidak boleh menjadikan orang yang dahulu daripadanya. Yang demikian mustahil. Mustahil wujud daur itu pada akal. Nampak? Jadi benda ni walaupun dibahas, ada daripada segi bahas, tapi nak cerita benda ini mustahil. Gitu. Itu makna daur. Dan makna tasalsul, itu iaitu pada lughahnya berantai-rantai. Maksudnya pada istilah iaitu berhubung atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu-satu, lepas satu-satu, hingga tidak berkesudahan. Misalnya seperti dikatakan, ini jaga baik-baik. Ayat ni dia kena betul kan ya. Hasan menjadikan Husin, bukan menjadikan, dijadikan. Dijadikan. Ya. Hasan dijadikan Husin, Husin dijadikan Muhsin, Muhsin dijadikan oleh Khalid, Khalid dijadikan oleh Jamal, Jamal dijadikan oleh Pulan, Pulan dijadikan oleh Pulan. Demikianlah seterusnya, tidak jumpa, tiada berkesudahan. Tak jumpa siapa yang mula-mula. Ini pun mustahil. Ini panggil tasalsul. Mana? Jadi kalau umpama Tuhan tadi baharu, dia berhajat kepada yang lain baharu kan? A misalnya. Si A siapa jadi? B. Yang di B siapa? C. Yang siapa jadikan C siapa? Si Polan. Jadikan Sepolan mana? Jadikan Sepolan. Jadi tak jumpa punca. Jadi ini pun mustahil. Ini perkara yang tidak tergambar pada akal wujud. Gitu. Maka adanya suatu yang kena jadi dengan tiada berkesudahan yang menjadikan itu suatu perkara yang tidak diterima oleh akal, iaitu mustahil ada. Gitu. Maka daripada keterangan ini nyatalah, mana teranglah tiap-tiap daur itu tasalsul, tiada akal. Ini tak penting benda ni. Ya. Yang penting di sini kita faham bahawa daur dan tasalsul ini mustahil. Itu saja. Sebab kita nak sabitkan Allah itu qidam. Ceritanya daur itu tasalsul itu tak penting benda tu. Ya. Yang pentingnya kita dalilkan bahawa daur dan tasalsul ini mustahil, yang mana kalau benda ini wujud, maka akan jadi Tuhan itu baru. Sedangkan daur dan tasalsul di sini adalah mustahil. Jadi maknanya mustahil Tuhan itu baru. Yang mana kalau Tuhan itu baru, akan jadi daur dan tasalsul. Itu. Dan nyatalah kedua-duanya itu mustahil. Itu penting. Dan jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, nescaya membawa kepada daur atau tasalsul yang mustahil. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Yakni lazim daripada ada Tuhan, tiada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tak kali itu adanya makhluk turut mustahil pula. Padahal kita semua sudah ada. Itu tak penting. Yang penting kita dapat sabitkan bahawa Allah Ta'ala itu qidam. Gitu. Sebab kita nak sabitkan dalam kalimah nafi dan isbat sana. La ilaha illallah. Maknanya tiada yang bersifat ketuhanan kecuali Allah. Maka sifat ketuhanannya kita dah belajar dua. Satu wajib wujud, satu lagi qidam. Maknanya selain daripada Allah tidak ada yang bersifat wajib wujud. Hanya Allah saja bersifat wajib wujud. Selain daripada Allah tidak ada yang bersifat qidam. Melainkan Allah saja bersifat qidam. Itu kalau kita nak bilang satu-satu. Ya? Gitu. Yang ketiga, baik, itu dalil kita simak. Kita faham pula qidam. Kita buka balik sana. Apa tarif qidam? Surah 15 tadi. Jadi setelah kita bahas dalil, ya, maknanya kita yakinlah tu Allah Ta'ala itu qidam. Karena kalau tidak qidam, sudah tentu dia baru. Kalau baru jadi daur atau tasalsul. Dan daur dan tasalsul itu mustahil. Jadi mustahil juga Allah Ta'ala itu baru. Jadi pada bila mustahil baru, maka sabit Allah Ta'ala itu qidam. Gitu. Jadi kena i'tiqad lah. Kena percaya lah. Kena yakin lah. Jadi kalau orang yang tak ada kata tak payah belajar benda ni, maknanya sah lah i'tiqad itu merewang dia. Dia sebut aja Allah. Serupalah dengan orang kafir yang mendakwa wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau mu tanya siapa yang menjadikan langit bumi, dia akan reti, dia akan pandai jawab Allah. Kan? Dia reti jawab Allah. Apa benda Allah tu dia pun tak faham.
apa i'tiqad dia tentang Allah tu dia pun tak tahu. Itu. Baik, kita bahas. Al-qidam artinya sedia. Maka hakikatnya sebenarnya, ini bukan ilmu hakikat ni. Ini orang kita ni bila sebut hakikat, oh ni ilmu hakikat ni Ustaz. Bukan, hakikat tu makna sebenarnya. Ini banyak jenis entah mengaji ilmu hakikat mana, sembahyang dak apa dak, ni mengarut di sini. Oleh kerana perkataan tu dia tak faham, hakikat tu maknanya sebenarnya. Sebenarnya apa dia? Sifat qidam tu lah. Bukan ilmu hakikat ni. Ini sebuah hakikat no, ini ilmu hakikat ni Ustaz. Ini ilmu hakikat ni kata. Tu kepala otak dia. Dia mengaji dengan tu Ustaz, suruh turun macam ni, aku berui kepala dengan kurus. Aduh. Nombor rapu-rapu orang kita ni. Tu. Ini bukan ilmu hakikat ni. Ini ilmu awaluddin ma'rifatullah. Yang dia kata hakikat ni ialah hakikatnya sebenarnya bila kita kata Tuhan itu qidam atau sedia, ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Nampak tak? Jadi bila kita kata qidam, itu sebenarnya adalah pemahaman ataupun pengertian ataupun ibarat. Pengertian yang kita dapat faham bahawa kita menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Maka kita kata qidam. Gitu. Tapi saya rasa ni boleh faham ni semua ni. Semua otak canggih belaka ni. Yang ini pun tak faham, berat. Tu depan lagi banyak berat lagi. Lain buku berat. Aku tak payah terus. Yang ni pun 3-4 kali ulang tak faham lagi saja. Gitu. Jadi bila kita kata qidam sebenarnya adalah ibarat daripada menafikan ada permulaan. Maknanya menafikan ada itu nak kena faham. Menafikan ada permulaan wujud Tuhan itu. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada ini, yang demikian tak dapat tiada keadaannya mesti lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, maka sudah tentulah dia ada dulu. Takkanlah yang dijadikan pula ada dulu yang bertukar jadi. Ini mustahil. Gitu. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maknanya setelah Allah Ta'ala buat baru ada benda ni. Masa Allah Ta'ala tak buat, tak ada galaksi apa semua, tak ada belaka. Tak ada belaka. Gitu. Jadi setelah Allah Ta'ala buat baru ada. Gitu. Sebab itu kita tak boleh sama ke Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala dalam alam, di luar alam, tak boleh. Gitu. Kerana kalau kita kata Allah Ta'ala dalam alam, masa Allah Ta'ala tak buat alam, dia duduk mana? Masa alam tak ada, dia duduk mana? Kata Allah Ta'ala duduk atas langit, masa langit tak ada, Tuhan duduk mana? Jadi ini mula semua takluk, kita masuk akal. Gitu. Jadi satu benda yang kita nak percaya tu kena guna akal. Gitu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap satu, nescaya boleh ada suatu lebih dahulu daripada yang mengadakan. Yang demikian itu batil. Jadi kalau kita kata makhluk ada dulu daripada Tuhan, itu mustahil, itu batil. Sebab Tuhan yang menjadikan tiap-tiap satu, dah tentulah tukang jadi ada dulu daripada yang kena jadi. Jadi buat-buat yang katakan Tuhan duduk atas langit ni sebenarnya dia bengong. Itu. Bengong yang teramat bengong. Itu. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim, maknanya keadaannya yang qidam. Misalnya, ini dia bagi contoh supaya faham je ni. Misalnya seperti Zaid. Apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, nescaya disebutlah dia itu penganjur. Itu. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim. Baik, ini jaga baik-baik ya. Qadim dengan azali. Ini kita nak bahas perkataan qadim dengan azali. Ini hanya picisan saja sebenarnya. Tetapi istilah ni penting. Jadi jangan esok lusa pula
ada puak-puak bahlul ni kata, oh orang ngaji Usuluddin ni bahas Qadim dengan Azali ni macam mana? Itu puak-puak bengong panggil, tak payah cerita dia. Puak-puak bahlul. Belagak je jadi ulama. Orang bahas benda ni supaya kita faham istilah ni, supaya kita boleh guna di dalam memahami kitab tauhid. Jadi kita kena fahamlah apa istilah jirim, apa istilah arad, apa bila istilah. Kalau dalam ilmu komputer kita tak tahu apa mouse, apa klik, kita kerti nak guna dia. Tak boleh lah kan? Jadi setiap ilmu tu ada istilah. Jadi yang ini pun dia pun nak main politik, tak payah ceritalah. Ini puak-puak bengong ni. Ya? Oh jadi dia kata dalam ilmu Usuluddin dia bahas Qadim dan Azali. Kan? Dia kita bukan bahas ini saja, kita bahas banyak lagi. Ibu bapa tok nenek Azali kita bahas ni. Bukan hanya Qadim dengan Azali saja. Tetapi istilah-istilah ni penting kerana dalam setiap ilmu mesti ada istilah. Kita nak belajar ilmu hisab, kita kena tahu tolak campur darab kali, kan? Istilah apa? Kita kena tahulah. Kalau istilah angka pun kita tak tahu, darab campur bahagi, macam mana kita tak tahu? Nak buat kira macam mana? Kan? Jadi setiap ilmu tu mesti ada istilah. Jadi yang ini pun jadi pelik. Jadi orang yang pandai-pandai mempertikaikan benda ni sebenarnya dia bodoh, bukan orang alim. Dia bangang begitu. Orang nak belajar fiqh dia mesti tahu hukum apa makruh, harus, kan? Kalau tidak pun nak belajar fiqh macam mana? Kan? Setiap ilmu tu mesti ada istilah dia. Kita nak belajar ilmu apa? Mesti ada istilah. Istilah tu alat untuk kita memaham. Kalau orang nak mengaji nahwu misalnya, dia kena mengaji tu. Dhammun, raf'un bagi depan, fathun, nasbun bagi atas, kasrun, khafdun, jarrun bagi bawah, sukunun, jazmun, mati. Kena hafal dulu. Kalau tidak nak mengaji kitab tu. Kan? Serupalah dengan benda ni. Jadi sebab saya tengok ada jenis puak-puak bengong ni, puak-puak separuh masa otak gila babi ni, dia pandai petikai benda ni. Ya? Maka kita jangan pelik benda ni. Puak-puak ni sebenarnya dangkal fikiran. Ya? Jadi setiap ilmu mesti ada istilah. Kita nak belajar ilmu, nak berjaya belajar ilmu tu mesti belajar istilah dulu. Kan? Jom. Jadi di sini kalau kita tak belajar istilah ni, jadi kita pun tak tahu apa disebut Qadim, apa disebut Azali. Maka di perenggan ini disebut, dibahaslah apa makna Qadim dan Azali. Jadi besok bila kita dah faham istilah ni, apa makna kita sebut Allah Ta'ala Qadim, apa makna kita sebut Allah Ta'ala ni sifatnya pada azali lagi macam tu. Kan? Jadi kita akan bahas ya kalimah ni supaya kita faham ya. Baik, kita tengok ya. Dalam ilmu tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim, iaitu azali. Jadi di sana dia bagi tahu bahawa Qadim dengan azali ni maknanya sama. Ya. Sebab dia kata sana dalam ilmu tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim, iaitu perkataan azali. Setengah-setengah ulama mengatakan bahawa kedua-dua perkataan ini sama maknanya, iaitu suatu yang tiada permulaan baginya. Maknanya secara asas makna perkataan ini sama, iaitu maksudnya tiada permulaan. Jadi zat Tuhan tadi kita boleh kata Qadim lagi azali. Sebab zat Tuhan itu tiada permulaan. Qadim pun boleh kata, azali pun boleh kata. Allah Ta'ala ni memang pada azali lagi bersifat dengan sifat-sifat yang layak baginya. Boleh kita kata. Gitu. Kerana azali pun maksudnya Qadim. Maknanya sesuatu yang tiada permulaan. Baik, pegang situ dulu. Baik. Kedua-dua perkataan ini sama maknanya, itu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata, ini khilaf. Ini dipanggil khilaf. Bukannya khilaf ni, seorang kata, yang ulama ni kata Tuhan mukhalafah, yang ni kata Tuhan ada tangan. Itu yang kata ada tangan itu bukan khilaf, itu kafirin kan begitu. Itu bukan khilaf, jangan kata khilaf tu. Dia khilaf ni maknanya benda kecil. Faham? Benda-benda yang furuk. Tetapi benda yang ibu tu semuanya faham sama. Tak? Ini ulama semua dah percaya, dah bahas bahawa Tuhan itu mukhalafah. Tiba-tiba ada si bengong ni kata Tuhan ada kaki. Dia kata khilaf. Hilaf kepala otak. Apa yang mana betul ni? Tuhan ni mukhalafah ke ada kaki? Kan? Jadi yang muktamadnya ialah Tuhan itu mukhalafah. Maka tak bolehlah kata Tuhan itu ada kaki, ada tangan, itu khilaf. Ya?
Itu bukan khilaf, itu kafir panggil. Tu. Jadi kena faham ya. Tu. Kalau dah menyerupakan Allah Taala dengan makhluk, kata ada kaki, ada anggota semua. Itu bukan khilaf tu, itu kafir. Tu. Dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan ini, iaitu qadim dan azali ini, ada beza. Jadi setengah ulama kata ada beza. Tapi yang ada beza ni bukan bezanya jauh dah, bukannya bezanya dia menyanggah yang pendapat pertama tadi. Memang makna perkataan itu qadim dan azali itu maksudnya ialah tiada permulaan. Itu sepakat tu. Itu kena sepakat. Yang kata khilaf ni tadi ialah setengah ulama kata macam mana? Gitu. Ada beza. Qadim itu disebutkan pada perkara yang maujud sahaja, seperti zat Allah Ta'ala qadim dan kudratnya qadim. Nampak tak? Nampak tak khilaf? Nampak tak? Maknanya, tang sini ni ulama kata yang kita baru baca saat ini bukan dia menyanggah yang pertama tadi. Dia memperakui bahawa qadim dan azali itu maksudnya sama. Tetapi dia kata, walaupun sama, walaupun sepakat mengatakan maksud qadim dan azali itu sama, tetapi dia kata, perkataan qadim itu digunakan pada yang maujud sahaja. Pada yang maujud sahaja. Gitu. Seperti zat Allah Ta'ala. Kerana zat Allah Ta'ala itu maujud. Zat Allah Ta'ala itu maujud. Sifat Allah Ta'ala itu maujud. Maka perkataan qadim ni hanya diguna kepada yang maujud sahaja. Maka zat Allah Ta'ala kita kata qadim. Sifat Allah Ta'ala kita kata qadim. Gitu. Adapun azali, iaitu disebutkan pada perkara yang ada, iaitu yang maujud, seperti zat Allah Ta'ala. Jadi maknanya zat Allah Ta'ala boleh kata qadim, boleh kata azali. Nampak tak? Dan kudratnya azali, dan perkara yang tiada pun boleh guna. Jadi maknanya pengecualian di sini, perkara yang tiada tak boleh kata qadim. Faham? Perkara yang tiada tak boleh kata qadim. Faham? Jadi baik, kita baca seterusnya. Jadi maknanya perkataan azali boleh guna pada yang maujud dan ghairu maujud. Yang tidak maujud. Seperti yang menyerupai Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita kata di sini yang menyerupai Allah Ta'ala ni memang tiada pada azali lagi. Kita tak boleh kata yang menyerupai bagi Allah Ta'ala ni memang tiada pada qadim lagi. Tak boleh kata. Boleh faham? Bunyinya pun pelik. Pada qadim lagi memang tak ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Bunyinya pun pelik. Jadi kalau kita nak kata, kita kata pada azali lagi memang tidak ada yang sekutu bagi Allah Ta'ala. Kita tak boleh kata pada qadim lagi memang tak ada. Sebab benda itu tidak ada. Sebab perkara yang menyekutu bagi Allah Ta'ala ni tidak ada, maka kita tidak boleh kata qadim. Tapi kita boleh kata azali. Boleh faham tak ni? Atau lepas ni tengok video banyak-banyak kali, faham ni. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Maknanya qadim itu khas kerana boleh hanya digunakan pada perkara yang maujud saja. Azali itu am kerana boleh guna pada yang maujud dan ghairu maujud, yang tidak maujud. Ada. Dan azali itu am. Tiap-tiap qadim itu azali. Itu dia bagi perincian lagi. Tiap-tiap qadim itu azali. Tiada boleh akasnya. Tiada boleh sebaliknya. Maknanya tiap-tiap qadim boleh kata azali. Dan tiap-tiap azali tak boleh kata qadim. Tiap-tiap azali tak semestinya boleh kata qadim. Tapi tiap-tiap qadim boleh kata azali. Sebab penggunaan perkataan azali itu boleh digunakan perkara yang ada dan boleh guna perkara yang tiada. Tapi perkataan qadim hanya guna pada perkara yang ada saja. Ini perkataan jadi habis. Itu bab qadim dengan azali. Lepas tu ada lagi satu perbahasan di sini. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbagi kepada 4 bahagian. Ini pula maknanya penggunaan ni. Jadi oleh kerana di sini kita bahaskan qadim ini sifat Tuhan. Dan ada satu perkataan yang sama makna dengan
azali, tapi qadim hanya guna untuk yang maujud. Ya? Yang mana azali boleh guna yang maujud dan yang tidak maujud. Baik, di sini dia bahas lagi satu, iaitu adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbagi kepada 4 bahagi. Jadi lepas ni kita boleh gunalah perkataan qadim ni kalau kita dah tahu sini. Ya? Yang pertama dia kata qadim sifati. Iaitu apa dia? Iaitu qadim sifat Allah Ta'ala. Qadim sifati dia panggil. Iaitu tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Itu dia panggil qadim sifati. Yang kedua qadim zati. Iaitu tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Maka dua jenis qadim ini, iaitu qadim sifat dan qadim zat Allah Ta'ala, ini dia panggil qadim hakiki. Ini adalah maksud qadim yang kita bahas tadi, iaitu sifat qidam tadi. Nampak? Jadi ini dia panggil qadim hakiki. Itu qadim yang sebenar-benar qadim, iaitu qadim zat Allah Ta'ala dan qadim sifat Allah Ta'ala. Yang ketiganya iaitu qadim idafi dia panggil, iaitu qadim sandaran. Macam mana? Terdahulu suatu atas satu, seperti terdahulu bapa kepada anak, nisbah kepada anak. Jadi maknanya bapa dengan anak lah, tentulah bapa dulu. Maka kita katakan bapa itu qadim daripada anak. Tapi bukan qadim hakiki. Qadim hakiki ialah qadim zat dan sifat Allah Ta'ala tadi. Ini dia panggil qadim idafi. Qadim sandaran. Idafi itu makna sandaran. Bersandarkan bahawa bapa tu dulu daripada anak, maka kita kata qadim bapa tu daripada anak. Tapi ini bukan qadim hakiki, bukan. Ini qadim semua sandaran saja. Ya? Jadi maknanya boleh juga guna perkataan qadim itu. Tapi qadim kita kena i'tiqadkan qadim idafi. Bukan qadim zati, bukan qadim sifati. Itu qadim yang hakiki zat Allah Ta'ala. Yang mana qadim hakiki zat dan sifat Allah Ta'ala maknanya tiada permulaan. Tetapi bapa tadi ada permulaan. Gitu. Bapa tadi ada permulaan, asalnya tak ada, kemudian baru ada. Maknanya bukan qadim hakiki. Walaupun bapa tu dulu daripada anak, tapi disandarkan dulu bapa daripada anak, maka kita katakan qadim bapa daripada anak. Qadim semata-mata sandaran dulu dia daripada anak dia. Itu saja. Yang keempat dia panggil qadim zamani. Lalu masa atas satu sekurang-kurangnya setahun. Ya. Maka kita kata tahun 2008 qadim daripada tahun 2009. Ya tak? Itu qadim masa. Ini qadim zamani dia panggil. Qadim masa. Bukan yang makna tahun 2008 tu qadim tak. Bukan qadim hakiki, qadim zati tadi, bukan. Qadim bersandarkan kepada tempoh masa dulu tahun daripada itu. Maka kita kata qadim itu qadim zamani, iaitu qadim yang disandarkan kepada dahulu masa. Maka qadim hakiki iaitu qadim sifati dan qadim zati, iaitu yang nombor 1, nombor 2 tu tiada harus dikata yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan pula kita i'tiqad bapa tu zatnya hakiki, qadim tak. Jangan. Aku pun qadim juga. Mu ni baru. Kepala tak. Jangan. Aku dah belajar sifat 20 kitab risalah tauhid. Aku qadim daripada kamu, anak aku. Jangan. Aku ni qadim macam qadim Allah Ta'ala. Jangan. Cuma qadim itu qadim idafi. Gitu. Jadi cukup betul tak? Jadi jangan istilah-istilah ini pula membawa kita bertengkar. Faham tak? Istilah-istilah ini cuma adalah alat-alat untuk membantu kita memahami perbahasan yang lebih jauh. Kalau istilah alam, arad kita tak faham, jirim kita tak faham, qadim azali kita tak faham, maka kita tak boleh belajar ilmu suludin lah. Supaya orang nak belajar ilmu kira-kira, tolak campur bagi tak tahu. Faham tak? Tolak. Macam mana hakikat dia campur? Tak reti. Tak bagi. Tak reti. Macam mana nak buat kira-kira? Orang suruh tolak, dia tak tolak-tolak. Mana? Orang suruh campur, tak campur-campur sebab dia tak tahu campur tu apa dia. Jadi orang yang bertikaikan istilah-istilah ni semuanya bengong. Orang yang bertikaikan istilah-istilah setiap ilmu, maka orang itulah orang paling bengong sekali begitu. Sebab anda ada jumpa orang ni dia petikai. Dia petikai orang belajar istilah. Jadi kalau kita nak belajar istilah, kita nak belajar enjin misalnya. Kita tak tahu plug mana, wire mana, nak belajar enjin mana? Cuba. Kita nak belajar komputer, tak tahu istilah klik, mouse, tak tahu istilah macam mana?
istilah tentang ilmu komputer kita tak tahu, macam mana nak belajar? Tak tahu apa CPU. Suruh ambil CPU, dia pergi ambil benda lain. Kan? Tu. Jadi maknanya tak faham. Tak boleh belajar. Kan? Orang suruh pergi ambil CPU, dia pergi ambil screen. Kan? Orang suruh ambil monitor, dia ambil CPU. Kan? Jadi tak kerti. Kan? Jadi maknanya istilah ini adalah untuk membantu kita faham ilmu itu. Ini setengah-setengahnya semua nak dipertikai. Kan? Jadi mudah-mudahan kita sambung di lain kali perkara yang ketiga, iaitu setelah kita bahas dua perkara, iaitu setelah kita tahqiq bahawa Allah pertamanya wajib al-wujud, keduanya qidam. Dan insya-Allah di kuliah akan datang minggu depan kita akan bahas perkara baqah. Itu kekal Allah Taala. Ya. Wallahu a'lam.